izinkan saya menyambung apa yang dibangkitkan oleh sahabat saya daripada Seputih yang bertanyakan tentang beberapa permasalahan, termasuk tentang apa yang beliau katakan bahawa berlaku double standard dalam membenarkan pihak polis membenarkan suatu perhimpunan. Kita merasakan bahawa di bawah APA Akta Perhimpunan Aman 2012 atau dikenali sebagai Akta 736, syarat-syarat perhimpunan yang diadakan itu perlu mematuhi beberapa klausa dalam APA berkenaan. Bagi perhimpunan bersih 1.0 hingga 4.0, kita perlu sebutkan di sini bahawa beberapa langkah telah dilakukan oleh pihak PDRM. Secara khusus ingin saya menyebutkan bahawa dalam pengurusan bersih 3.0 dan 4.0, pihak polis cukup bertoleransi di dalam menangani perhimpunan berkenaan, dan walaupun kita terpaksa membelanjakan banyak kewangan untuk perhimpunan bersih bagi remaja yang mulia ini, betul-betul pihak polis telah membelanjakan kira-kira 1.8 juta ringgit. Untuk perhimpunan bersih 2.0, 2.018 juta ringgit. Perhimpunan bersih 3.0, 1.66 juta ringgit. Dan perhimpunan bersih 4.0, 2.73 juta ringgit. Untuk perhimpunan bersih saja, PDRM terpaksa membelanjakan sebanyak 8.442 juta ringgit. Ini merupakan satu jumlah yang pada hemat saya agak besar, dan jika wang ini tidak digunakan untuk mengawal perhimpunan itu, tentu boleh digunakan oleh pihak PDRM untuk melakukan aktiviti pembenterasan jenayah. Seputih juga menyatakan bahawa pelancong asing dan Penjelasan Menteri, bentar ya Mak, nak bagi jalan. Tidak bisa bagi saya jawab Seputih itu. Kalau tidak, rambut dia untuk kawan. Beliau menyatakan bahawa pelancong asing tidak datang ke Malaysia kerana keadaan di Malaysia tidak selamat, dengan berlakunya beberapa insiden seperti 4 kes penculikan pada awal 2014 dan insiden pembunuhan anggota polis di Lahad Datu, yang berhormat turut mendakwa ramai pelancong asing terutama dari China tidak datang ke Malaysia akibat perhimpunan baju merah yang secara tidak langsung menggugat keselamatan pelancong negara tersebut. Sektor pelancongan memberikan sumbangan yang besar kepada pendapatan negara dari segi pertukaran wang asing, di samping dapat memperkenalkan negara ini di mata dunia, dan KAN memberi perhatian yang serius dan keselamatan pelancong-pelancong yang berkunjung ke negara ini. Silakan. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Menteri. Saya nak tanya tentang bersih, peruntukan untuk mengawal bersih 4. Antara kewangan tu, apakah breakdown dia? Logistik berapa? Apa dia punya ya, kita nak tengok apa ni dia punya peruntukan tu, breakdown tu. Dan satu lagi adalah tentang bersih dan perbezaan antara bersih dengan perhimpunan baju merah. Baju merah itu dia punya organizer sampai akhir baru kita tahu siapa persatuannya, dan sebenarnya bersih telah engage dengan PDRM, telah pergi jumpa dengan Dato' Bandar, ada negotiation. Kenapa kerajaan tidak memberi permit untuk mereka berhimpun? Dan double ada nampak double standard lah sikit. Menteri saya minta boleh tolong jawab. Terima kasih. Betul-betul benar bahawa perundingan dan perbincangan telah diadakan dengan pihak penganjur, tetapi pihak polis telah berbincang mengenai pematuhan kepada syarat-syarat kepada Akta Perhimpunan Aman berkenaan. Namun kita tahu siapakah di belakang pengajuran bersih 1 hingga 4 berkenaan. Maka kita lihat bahawa pematuhan kepada apa yang terdapat dalam akta itu telah tidak diikuti. Maka itulah sebabnya permit tidak diberikan, dan tempoh
permohonan telah ditentukan, itu pun tidak diikuti. Mungkin dari segi itulah yang pihak polis mengambil keputusan untuk tidak membenarkan permit itu dikeluarkan. Di samping itu, saya memang ada breakdown, ada pecahan dengan izin, tapi kebetulan tidak ada di sini. Nanti saya akan berikan kepada si Putih boleh sampaikan kepada Yang Hormat, kerana soalan ditanya oleh si Putih. Saya dia punya pecahan dia. Samping itu, izinkan saya untuk menyambung. Itu saja. Hai. Muhammad Menteri, ini jawapan yang tidak memuaskan lah. Tak payah cakap macam Yang tu. kita tahu yang bersih, yang tuntutan dia adalah jelas sangat. Tapi yang baju merah tu, apa yang mereka mahu? Yang mereka yang sebelum tu telah buat banyak macam sila di dalam YouTube bagi orang tengok macam mana, apakah jenis keganasan yang akan dilakukan oleh mereka, dan banyak ukutan dan juga kenyataan yang perkauman tu dikeluarkan. So, dan mereka yang pergi ke Petaling Street kerana kononnya situ ada banyak kedai Cina. Semua ini berbau perkauman memang bercangkar dengan slogan Satu Malaysia tu. Dan saya rasa hairan yang PDRM bagi kelulusan kepada baju merah, tapi yang bersih tu saya hairan juga lihat yang perbelanjaan 2.73 juta ringgit. Kerana kita tahu pada 2 hari itu kami jarang lihat polis, kami hormat pada polis kerana bagi ruang untuk berhimpun bagi kami semua. Tapi saya juga hairan kenapa ia memakan perbelanjaan yang begitu banyak lah. Dan juga di sini saya nak tanya, berapakah perbelanjaan polis untuk mengawal keselamatan bila orang baju merah adakan perhimpunan di Petaling Street itu? Ya. Betul perbelanjaannya 4.7 juta ringgit. Ya, kerana jumlah pegawai anggota polis yang terlibat tu lebih ramai, ya. Perlu diketahui oleh Yang Hormat, tidak ada ucapan-ucapan sensitif dan perkauman yang ada dalam sosial media itu, ya, adalah tampalan kepada banner di tempat lain. Dan saya ingin besarkan dia Yang Mulia ini, tidak ada satu banner pun yang berbau perkauman atau yang menyentuh mana-mana agama. Yang ada dalam sosial media yang viral itu, kami telah melakukan penyiasatan, tidak ada pun satu banner yang menulis begitu. Ianya dilakukan oleh pihak lain. Saya tidak menuduh pihak yang melawan merah itu, tetapi saya dapat tahu oleh pihak PDRM bahawa bukan datangnya daripada pihak yang berbaju merah. Dalam perkara ini saya fikir Datuk Editor, kita sama-sama telah mengetahui bahawa bersih membuat perhimpunan 4 kali, merah membuat 1 kali. Kita harus tahu bahawa masing-masing mempunyai alasan-alasan tertentu untuk mengadakan perhimpunan. Dan tentunya kalau nak menuduh bahawa polis tak bersedia dan sebagainya, itu tidak adil kepada pihak polis. Dan saya fikir cara yang terbaik ialah tidak mengadakan mana-mana perhimpunan, supaya tidak ada sensitiviti yang ditimbulkan oleh mana-mana pihak. Kalau kuning merasakan terasa pula merah pun terasa bila kuning buat. Jadi dalam kali ini, itulah saya fikir kerajaan berpendapat, walaupun Akta Perhimpunan Aman ada, tetapi jangan diadakan. Kami tak sekejap lagi saya akan bagikan, ya. Contohnya, Datuk Editor, apabila Akta Perhimpunan Aman diuruskan oleh Yang Mulia ini, dan pihak KDN menghantar surat kepada Kerajaan Kerajaan Negeri dan meletakkan di manakah lokasi yang dibenarkan perhimpunan itu diadakan, ya. Sehingga sekarang banyak kerajaan negeri, terutama yang tidak di bawah BN, tidak bersetuju perhimpunan bersih itu diadakan di lokasi mereka. Itu lebih double standard. Saya boleh nyatakan dengan resmi bahawa kerajaan negeri Kelantan tidak bersetuju lokasi untuk mengadakan perhimpunan itu. Tetapi dengan Yang Mulia ini menjadi jagung untuk supaya perhimpunan aman diadakan. Dalam hal ini, siapa yang double standard? Oleh sebab itu saya kata, jangan ada bersih ke tak bersih ke. Jadi kita harus rasional dalam membicarakan soal ini. Saya silakan bantu. Terima kasih. Saya
Pertama sekali saya setuju mana-mana pihak nak berhimpun, okey. Cuma tadi Menteri kata jangan ada perhimpunan, tapi yang perhimpunan Akta Perhimpunan Aman ini adalah digubah di bawah pekan yang atas nama transformasi yang ingin membenarkan perhimpunan aman supaya menunjukkan Malaysia ini sebuah demokrasi yang baik, yang menghormati hak untuk berhimpun. Cuma tadi saya setuju kita tidak ada halangan kalau Merah nak berhimpun secara aman, dan kalau boleh tidak keluarkan ayat-ayat yang atau hujah-hujah yang berunsur kepegauman. Kalau ada pun saya tak ada halangan selagi pun aman. Tapi cuma soalan saya ialah, isu sekarang ialah orang anggap double standard bila Nick Nazmi didakwa 3 kali, sungguh pun tak jadi. Lepas tu berkali-kali nak kita dakwa, dan Bersih pun dari segi apa yang terjadi pun tidak ada huru-hara, tidak mewujudkan apa-apa kekacauan. Apa yang perlunya kita mengambil tindakan seolah-olah dia membalas dendam terhadap kumpulan yang tidak sehaluan dengan kerajaan. Itu persepsi ini merosakkan kerajaan. Bagi saya kalau kerajaan ingin menunjukkan satu imej yang baik di antara bangsa, patutlah melakukan adil kepada semua pihak dengan tidak mengambil tindakan dakwaan terhadap mana-mana pihak. Terima kasih. Saya jawab sahabat saya Batu ni. Tidakkah yang dibuat pada beliau bukan kerana penyertaan Bersih, tetapi tidak mematuhi syarat-syarat yang ada di dalam Akta Perhimpunan Aman. Saya lihat ya, lokasi yang tidak digunakan telah digunakan, dan tempat-tempat yang telah ditentukan tidak mahu diikuti, tempoh permohonan tidak diikuti. Jadi dalam perkara ini, siapa yang double standard? Adakah pihak polis atau pihak penganjur sendiri? Kalau tidak mahu ditangkap, jangan buat. Walaupun Akta Perhimpunan Aman ini ada, tetapi dia tidak ada satu kuasa menyatakan bahawa perhimpunan aman ini diadakan atau tidak diadakan, maka jika tidak adakan menyalahi etika politik. Saya fikir dalam kali ini kita tepikanlah perbezaan di kalangan kita. Adakan perhimpunan di Dewan lebih baik atau lokasi yang dibenarkan, adakan perhimpunan. Dan saya akan bagi tahu pihak polis, jika lokasi itu dibenarkan di kawasan yang telah digazetkan, jangan ganggu. Tapi masalahnya kawasan yang dia dibenarkanlah itu nak ramai-ramai. Jadi mustahil kita merayakan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos, mengadakan perhimpunan pada 29 dan 30 hari. Jadi apa maknanya? Kalau tidak ada dan sebagainya, tentulah itu satu masalah. Ya, nak bagi jalan lagi Muhammad. Hari Malaysia ini mungkin Sabah dan Sarawak. Tertib ya Muhammad. Ya, itu dalam hal ini saya fikir beginilah. Ya, kalau nak menganjurkan, ikut undang-undang, ikut tempat lokasi yang ditentukan. Saya rasa tidak ada masalah. Saya ingin ambil contoh umpamanya dalam Bersih 3.0 dan 4.0, mana ada water cannon, mana ada tear gas. Kalau nak kata polis double standard, saya fikir yang Muhammad tidak adil daripada pihak polis. Saya mesti pertahankan anak buah. Tentang double standard saya bagi pada sebutir dulu. Terima kasih Muhammad Menteri. Tengok, kita lihat kalau bila saya kata double standard, kita lihat objektif dulu. Bagi objektif Bersih 4, ia memang jelas pilihan raya yang adil dan bebas, kerajaan yang tulus, hak demokrasi, hak demonstrasi, memperkukuhkan sistem demokrasi berparlimen, menyelamatkan ekonomi Malaysia. Ini semua tuntutan yang saya rasa ini sejagat. Tapi kalau kita lihat, yang ini demonstrasi baju merah tu, yang pertama tu menzahirkan amaran keras supaya jangan menghina pemimpin Melayu dan menghormati agama Islam sebagai agama persekutuan. Sekarang ialah siapa yang hina pemimpin Melayu, siapa yang hina agama Islam sebagai agama persekutuan.
Dan kita lihat yang ada yang terakhir lah, yang tuntutan lah, yang baju merah itu ialah memastikan tiada lagi perhimpunan seperti bersih di masa-masa yang akan datang. Ini semua macam kenyataan yang berhormat Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO lah. Jadi adakah yang sebab yang kabinet ambil dua stand itu membenarkan orang ramai menyertai Perhimpunan Baju Merah itu adalah kerana yang menyertai perhimpunan itu adalah ahli-ahli UMNO, dan juga adakah yang kerana semua tuntutan ni yang memang yang selalu dilanggengkan dalam Perhimpunan Agung UMNO itu sebab dibenarkan. Saya rasa ini menunjukkan yang kabinet sendiri sebenarnya telah pun bias dari segi politik. Betul yang betul, saya agak seputih kena berpijak di dunia nyata. 4.0 siapa yang ramai? Bukan ahli DAP. Cuba nafikan. Masalahnya DAP berada di sebalik batu. Sebenarnya ahli DAP mengharapkan pelbagai bangsa menyertai, tetapi yang ramai satu bangsa saja. Ini apa makna dia ni? Saya berharap bagi saya begitu kuat, begitu ramai ahli. Jangan tuding jari. Berapa peratuskah yang menyertai 4.0 itu terdiri daripada orang bukan Melayu? Saya nak tanya. Ya, dalam kali itu jangan Dr. Mahathir itu seorang saja. Ini pemimpin besar. Tapi orang besar Melayu. Beliau bukan menyokong, dia terserak masuk dalam kuburan. Tapi kalau Cina bukan semua DAP yang hadir dalam bersih 4 tu, kalau dia ramai tu saya tak suka sendiri. Okey, ya, kita Kena tahu. Saya betul. Saya nak sorang-sorang lah. Ya, memang politik lah Imam Ahmad. Terima kasih Tuan Speaker. Saya rasa Persian 4 itu dihadiri oleh seluruh golongan, semua jenis kaum. Saya tak pernah miss. Bersih 1, 2, 3, 4 tak pernah miss. Alhamdulillah. Saya 20% daripada yang hadir dalam Bersih 4 itu adalah daripada kalangan orang Melayu. 20%. Ada yang seperti tadi. Saya harap lepas ni kalau ada perhimpunan yang lain selain pada yang kuning untuk pasal putih akan menyeberang ke arah kita lah, insyaAllah. Tapi betul kita pindah ke lagi lain lah, ke hujatan ke lain. Sikit mencukup lah. Sikit saja. Saya banyak lagi isu-isu lain. Saya ada 10 isu yang Cuma yang baru. Sikit satu soalan saja. Ada 8 lagi. Kawan-kawan saya lain nak jawab soalan. Kita lepas ni kita dulu kita cerita pasal bersih. Muhammad. Yang Muhammad Batu Sapi bertanyakan usaha dan langkah-langkah kerajaan untuk menyelamatkan dua orang mangsa penculikan, iaitu Puan Tien Nhu Van dan Encik Bernard Gan Dep Fan yang diculik di restoran Ocean King Sandakan. Untuk maklumat, Dewan Yang Mulia ini tak berkuasa, tidak pernah berputus asa dan sentiasa berusaha untuk menyelamatkan dua mangsa penculikan yang berlaku di restoran Ocean King Sandakan melalui rundingan dengan kerajaan Filipina atau dengan pihak penculik itu sendiri supaya pembebasan tebusan dibuat atas dasar kemanusiaan. Bapak Yang Ketua, Wan Bilanang tanyakan mengapa aktiviti perjudian mesin kuda menular semula di Sibu walaupun banyak operasi telah dijalankan. Ada Yang Berhormat juga ingin mengetahui bilangan kes jenayah cyber yang telah dibawa ke mahkamah, bilangan suspek yang telah ditangkap serta tindakan yang diambil oleh KDN dalam menyelesaikan permasalahan ini. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, pihak Jabatan Siasatan Jenayah PDRM memberi perhatian yang khusus tentang aktiviti perjudian haram terutama yang melibatkan penggunaan internet di seluruh negara. Pihak PDRM sentiasa memantau dan menjalankan operasi secara terancang dan berterusan dalam menangani masalah perjudian ini yang banyak menimbulkan masalah sosial dan menghindari amalan negatif terutama di kalangan golongan remaja. Saya ingin menyebutkan beberapa langkah yang telah dilakukan di mana kami di PDRM telah melakukan beberapa tindakan. Contohnya statistik serbuan padu bagi tempoh Januari hingga Oktober tahun ini, serbuan yang telah dijalankan sebanyak 149, tangkapan 802, mesin yang telah dirampas 2
2016 dan wang tunai telah dirampas 73,599. Jumlah pendakwaan mesin perjudian berkomputer di daerah Sibu umpamanya di bawah akta rumah judi terbuka ada 11, enactment daripada akta itu ada 40, ada no further action dengan izin ada 3, tetapi dalam siasatan ada 95. Saya ingin menyatakan di sini bahawa mereka telah mengubah kaedah melakukan aktiviti perjudian. Dulu mereka menggunakan premis perniagaan, kini mereka berpindah ranah, terutamanya menggunakan rumah-rumah kediaman untuk melakukan aktiviti berkenaan. Dan dalam hal ini saya fikir pihak PBT, pihak berkuasa tempatan dalam memberikan kerjasama kepada pihak penguasa. Umpamanya apabila sesuatu kawasan itu dipotong api dan air, maka saya harap pihak BBT dapat membantu pihak PDRM. Begitu juga pengeluaran lesen pusat hiburan keluarga. Namanya pusat hiburan keluarga tetapi digunakan untuk aktiviti perjudian. Dan pusat hiburan keluarga ini dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan. Dan dalam hal ini jangan hanya meletakkan pertanggungjawaban ini kepada PDRM dan kepada polis, kepada KDN saja. Dan saya minta semua pihak, terutama kita di kalangan politik memainkan peranan supaya aktiviti perjudian ini dapat dihentikan. Dan betul saya juga ingin menyatakan bahawa pada keseluruhan polis telah merekodkan sejumlah 5,834 serbuan dan berjaya membuat tangkapan seramai 15,150 orang terhadap pengadil serta pemain-pemain judi. Turut dirampas adalah sebanyak 70,149 mesin atau komputer yang digunakan untuk perjudian. Secara kasar, rampasan yang telah dibuat jumlah 70,1 juta ringgit pada anggaran minimum atau rata 1,000 bagi setiap komputer dan peralatan. PDRM telah mengambil tindakan di bawah Akta Pencegahan Jenayah 1999 jika tiada keterangan dan kukuh untuk ditulis di mahkamah terhadap individu atau sindiket yang mengambilkan perjudian kewenangan. Sehingga Oktober 2011, selama 29 individu yang terlibat dalam melarikan judi online telah disiasat untuk tindakan di bawah akta tersebut. Di samping itu, tindakan di bawah akta pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan 2003 juga telah diambil tindakan. Ketua Ketua Babi Bukit Bendera bertanyakan mengapa jenayah seksual terhadap kanak-kanak di negara ini amat tinggi dan menimbangkan dengan mengambil contoh kes Nurul Jazlin, Nurul Huda Abdugani, Hari Rawat, Hari Rawari Saridi dari Sabah dan Nurul Hadiah Abdullah atau Dila. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia, PDRM memandang serius terhadap jenayah tersebut dan ini bukan sekadar menyebabkan kecederaan fizikal tetapi turut mencalakan maruah atau dignity dan menyebabkan trauma yang berpanjangan pada mangsa, terutama kepada kanak-kanak yang terlalu muda dan mentah. Di antara kes-kes seksual yang dilakukan adalah kesalahan merogol, mencabut kehormatan, hubungan di luar tabi'i dan perubatan atau isyarat yang dimasukkan mengaitkan kehormatan seseorang. Hasil siasatan polis didapati antara penyumbang yang dikenal pasti sebagai faktor berlakunya kes-kes jenayah seksual adalah seperti berikut. 1. Terdedah kepada kejadian negatif seperti pengaruh media massa dan elektronik. 2. Pergaulan bebas terutamanya dalam keadaan terdapatnya pelanggaran kawanan dan keluarga. 3. Nilai moral yang rendah akibat kurangnya bimbingan dan pendedahan pada ajaran keagamaan. 4. Sikap terlalu berani atau daring sehingga menimbulkan tindakan ingin cuba. Dan 5. Mangsa mudah mempercayai kepada rakan atau kenalan yang dikenali dan juga yang baru dikenali, seterusnya menyebabkan mangsa mudah terperdaya. Datuk Ketua Babi Pucung ada di sini. Kuala Langat bangun ya, Menteri. sikit. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Saya ingin menyinggung beberapa isu di Pulau Pinang. Seorang pengawal keselamatan didapati merogol dan membunuh seorang pelajar. Dan pengawal keselamatan ini bekerja di bawah satu syarikat keselamatan. Soalan saya ialah, apakah tidak ada satu mekanisme yang membolehkan sebuah syarikat mengambil pekerja yang dikenal pasti
latar belakangnya untuk memastikan integriti dan juga keyakinan umum kepada pengawal keselamatan boleh dikawal selia oleh Kementerian Dalam Negeri. Kerana melihat daripada sudut ini, seolah-olah syarikat-syarikat keselamatan ini tidak dipantau langsung untuk mengambil pekerja-pekerja, terutama sekali mereka punya rekod jenayah. Apa pandangan timbalan Perdana Menteri dalam soal isu ini? Terima kasih. Sungguh keulangan. Ini untuk mengelakkan daripada mengantuk lepas lunch. Saya ingin nyatakan bahawa Ibu dia semangat tu Mat. saya ingin nyatakan satu, kita mempunyai syarat-syarat yang terlalu ketat kepada syarikat kawalan keselamatan ini, Datuk yang betul. Pertamanya, kita mensyaratkan bahawa dengan izin screening mesti dilakukan, tapi saya mesti dilakukan kepada semua pekerja-pekerja yang bekerja itu. Ya. Kedua, mesti ada ujian air kecil dilakukan. Ya. Ketiga, mesti melalui certified security guard courses ataupun kursus untuk pengawal keselamatan. Ketiga-tiga ini adalah syarat ketat dan kita pantau. Jadi, mana-mana syarikat yang melanggar salah satu syarat, memang kita ambil tindakan untuk menggantung. Itu sebabnya sehari selepas kita itu keluar, surat itu sebab telah dihantar kepada syarikat berkenaan. Kenapa tidak boleh digantung? Selepas daripada itu, mereka menjawab. Lepas 7 hari mereka menjawab. Mereka kata tidak tahu. Mana majikan tak tahu? Itu tanggungjawab mereka. Itu sebabnya jangan marah KDA kalau lesen mereka dibatalkan. Semangat dia dulu menjawab soalan kalau yang semangat. Jadi kalau nak dan ada idea yang ini kita lakukan yang terbaik dan yakinlah. Itu sebabnya kita tentukan dengan izin betul kita kenakan cap atau ceiling. Hanya 800 saja syarikat sekarang. Jadi kalau nak gantikan 800 lagi mesti syarikat-syarikat itu dibatalkan baru ada penggantian baru. Tidak ada lesen baru jika cap atau ceiling itu mencukupi. Ini adalah bagi menentukan bahawa hanya mereka yang serius menjalankan perniagaan itu melakukannya. Jangan sabkan pada orang lain atau menyewakan senjata pada orang lain. Kita pantau dan kita tahu dan jangan malah kira kalau pembatalan itu dilakukan. Ada yang menyewakan lesen berkenaan pada orang lain dengan tujuan untuk memegang senjata dan senjata itu dilesenkan mengikut prosedur yang benar, tetapi melakukan aktiviti yang lain. Jangan khawatir, dari segi itu kita lakukan yang terbaik. YB Puchong turut mempertikaikan integriti polis yang mana ada kes melibatkan polis yang bekerjasama dengan Kongsi Gelap untuk menculik orang awam dalam kes kematian semasa di dalam tahanan polis. Untuk maklumat dalam yang mulia ini, PDRM mengambil pendekatan tidak betul ansur ke atas warganya yang melakukan kesalahan tata tertib dan rasuah, malah akan memastikan amalan disiplin yang tinggi dipatuhi. Mana-mana anggota yang dapati melakukan apa-apa pelanggaran peraturan dan mengamalkan rasuah, tindakan tata tertib dan tegas akan dikenakan terhadap mereka. Malah PDRM mengambil pendekatan korektif melalui bahagian agama dan kaunseling yang bertanggungjawab dalam membantu mengatasi mana-mana anggota yang memerlukan bantuan dari segi kaunseling dan pembentukan sikap yang lebih berintegriti dan berhikmah tinggi. Selain dari itu, penubuhan jabatan integriti dan pematuhan standard JIPS membuktikan komitmen pimpinan untuk merealisasikan hasrat PDRM dalam memperkasakan integriti dan meningkatkan keyakinan rakyat terhadap pasukan PDRM. Saya Datuk ingin berkongsi sedikit dengan ahli-ahli yang berhormat terhadap tindakan-tindakan yang telah kita lakukan. Umpamanya maklumat yang Muhammad Puchong kes kehilangan guru yang dikundang contohnya ya. Hasil siasatan yang dibuat oleh tak boleh mendapati kedua bangsa orang hilang iaitu Bonogaren anak lelaki Raja Krishnan dan Ganesan anak lelaki Wai Yapuri telah diberikan oleh beberapa lelaki dan masuk dibunuh. Tak boleh telah membuat siasatan berkaitan gombak report yang berikutnya, dan pada tingkat awalnya seolah-olah polis yang melakukan kerja berkenaan, tetapi apabila siasatan telah
dilakukan, kita dapati bahawa seramai 4 orang yang melakukan perbuatan itu bersekongkol, ya, bersekongkol dengan pihak polis. Untuk itu kami tidak berkompromi, malah kami ambil tindakan terhadap 4 pegawai polis berkenaan yang bersekongkol dengan kes kilang itu. Ambil contoh lagi tentang kes melibatkan pembunuhan Hussein Ahmad Najadi umpamanya, ya. Yang Muhammad Pucung mungkin mengetahui kes ini, dan kami juga telah mengambil tindakan terhadap pegawai berkenaan, dan kami telah merujuk ke siasatan ke pejabat Guam Negara pada 21 bulan 10 yang lalu, dan kita telah mengambil tindakan cara dalaman terhadap polis-polis yang terlibat itu. Namun dengan izin, bad hat ini memang berlaku, tetapi jangan tuduh seluruh organisasi itu melakukan perbuatan berkenaan. Dan saya harap dengan kali ini integriti polis sama-sama kita bantu supaya bukan kerana perbuatan seorang dua maka seluruh organisasi itu dikenakan tuduhan. Terima kasih Datuk Speaker. Bapak Menteri, saya rasa ada 3 perkara yang ingin saya bangkitkan. Pertama, saya rasa rakyat Malaysia perlu mendapat satu pengesyuaran daripada Kementerian Dalam Negeri. Apabila seseorang pegawai polis itu menghadapi mereka dan nak tangkap, adakah risiko bahawa pegawai tersebut itu kemungkinan akan membawanya dan menyerahkan dia kepada gangster-gangster ataupun kumpulan penjenayah ini untuk mereka melaksanakan ataupun rancangan mereka untuk culikan ini. Maknanya pihak kumpulan penjenayah ini mengubah pihak polis untuk tangkap rakyat biasa, bawa mereka, serahkan kepada mereka kumpulan penjenayah ini, dan kemudian kumpulan penjenayah ini membunuh ataupun melakukan kecederaan terhadap rakyat Malaysia. Saya doa apa yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Yang Berhormat Menteri mengatakan bahawa kumpulan ini bersekongkol. Yang Berhormat Menteri, ada 5 orang dituduh di Mahkamah Magistrate Selayang. Boleh Yang Berhormat Menteri meresahkan bahawa di antara mereka terdapat anggota polis, juga seorang anggota polis yang berpangkat. Dan pada hari kejadian tersebut, anggota polis yang berpangkat itu memakai seragam uniform dia, dan beliau pergi ke kilang tersebut, dan beliau yang tangkap bersama dengan 2 lagi polis yang lain, kedua penambah ini, Manogaran dan Rajendran, dan bawa dan serahkan kepada pihak ketiga. So, 2 issues there, Yang Berhormat Menteri. Satu, apakah jaminan yang diberikan oleh pihak PDRM bahawa kes-kes ataupun bahawa tangkapan-tangkapan ada selamat? Berapa ramai kes macam ini yang kita ada? How many reports have been made, Yang Berhormat Menteri, berkenaan dengan kes-kes sebegini? Dan what is the police doing about it? Selain menyatakan kepada kita ada jabatan integriti, kita ada counselling dan sebagainya, itu bagus. Tapi persoalan dia, is it safe? Adakah kes-kes macam ini banyak? Dan adakah keperluan pada pihak rakyat jelata untuk mengambil tindakan lain dalam keadaan-keadaan apabila mereka dihadapi polis? Itu nombor 1. Nombor 2, saya Yang Berhormat Menteri sebut berkenaan dengan kes Hussein Ahmad Najadi. Adakah Yang Berhormat Menteri menyatakan bahawa yang ditangkap, yang disebut mastermind dalam kes Hussein Ahmad Najadi itu juga anggota polis? Ataupun adakah kes itu juga melibatkan anggota polis yang bersekongkol dengan kumpulan penjenayah? Itu satu. Nombor 2, pihak polis yang menyatakan bahawa main suspect arrested, tapi dia tidak dibebaskan. Itu persoalan saya, Yang Berhormat Menteri. Kita tak tahu kenapa. So, saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih, Pucung. Saya mengesahkan memang yang kes 4, bukan 5, 4 anggota polis itu yang bersekongkol dan terlibat itu tindakan telah dilakukan, dan saya beri jaminan kita tidak akan kompromi. Jika ada pegawai beruniform, kalau tidak beruniform dari atas ke bawah, jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan. Dan tidak ada lobby-lobby dalam perkara ini untuk melepaskan mereka. Untuk Hussein Ahmad Najadi itu memang tuduhan pendakwaannya mengatakan bahawa pegawai polis terlibat, tetapi setelah siasatan dilakukan secara terperinci terpaksa di NFA kan memang tidak ada bukti yang pegawai polis berkenaan terlibat secara langsung, ya. Dan saya ingin beritahu kepada Yang Mulia ini bahawa
apa yang dilakukan sekarang ini, kita melihat beberapa contoh oleh pihak polis di negara luar. Umpamanya dulu New York Police Department juga mengalami keadaan yang sama. Umpamanya bila peratusan jenayah itu menurun, persepsi masyarakat tidak meningkat disebabkan berlakunya dengan izin petty crimes yang berlaku. Rompakan di rumah, sedangkan organised crime pada keseluruhannya telah menurun. Dalam perkara ini, semalam saya sendiri telah mengadakan engagement dengan Satuan Penduduk dan beberapa NGO yang lain supaya mereka menjadi mata dan telinga pada pihak polis, dan tindakan boleh dilakukan dengan segera, dan kadar persepsi yang meningkat itu juga kami perlukan masyarakat keseluruhannya untuk membantu kami. Dan oleh yang demikian, saya fikir apa yang mampu kita lakukan, kita telah lakukan yang terbaik, tetapi tidak mustahil. Dengan izin room for improvement untuk melakukan sesuatu itu masih banyak sebenarnya. Walaupun kami ucapkan terima kasih pada pengurusan atasan PDRM, mereka cukup komited untuk merealisasikan cita-cita saya secara peribadi dan KDN secara resmi untuk melihat bahawa image polis ini tidak akan tercabar lagi oleh perubatan satu atau dua dengan izin bad head di dalam pasukan berkenaan. Betul, saya ingin berkata tanah merah. Terima kasih Datuk Seri yang betul. Terima kasih Yang Mohd Menteri. Saya nak balik pada isu jenayah seksual kanak-kanak tadi yang Mohd Menteri bangkitkan. Pada saya, antara kelemahan dalam sistem sedia ada kita adalah kekurangan mekanisme untuk memantau, untuk mengekang pesalah laku seksual, khususnya pesalah laku seksual kanak-kanak, daripada mendekati atau bekerja dalam persekitaran yang mempunyai ramai kanak-kanak seperti mana tadika ataupun taman permainan dan sebagainya. Sekurang-kurangnya kalau kita ada satu daftar pelaku seksual ataupun sex offender registry, mungkin kita boleh menggunakan ada mekanisme bagi agensi penguatkuasaan, pihak polis, jabatan kebajikan, jabatan kesihatan untuk memantau dan untuk mengekang gejala pedofilia dan sebagainya. Pohon penjelasan kalau Yang Mohd Menteri boleh pertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih kerana memang apa yang dicadangkan oleh Muhammad ini, kita mempunyai senarai dan juga suspect list. Bagi kesalahan-kesalahan seksual berseri, memang kami ada individu yang kena dan kita lakukan pemantauan. Tetapi oleh kerana kesalahan seksual ini bukan hanya dilakukan oleh mereka yang rapat dengan individu berkenaan, malah individu berkenaan yang berjumpa pertama kali je kadang-kadang terlibat dalam jenayah seksual sebab mungkin mereka ada permasalahan di rumah. Jadi apabila dalam keadaan kemurungan itu didekati oleh orang atau individu yang memiliki kesempatan, itulah banyak berlaku. Saya fikir kerjasama secara strategi Latar Biru dengan Kementerian Wanita dan juga dengan pihak NGO telah memberikan keberhasilan yang cukup baik, yang cukup positif, di mana kita dapati kadar jenayah seksual sebenarnya bukan meningkat tetapi menurun disebabkan kempen kesedaran dan juga kerjasama pihak masyarakat keseluruhannya. Terima kasih. Tapi betul saya ingin pergi ke persoalan yang dibawa oleh Wadi Tanah Merah, Wadi Kanga dan Wadi Great yang meminta supaya KDN mempercepatkan perubahan agensi tunggal untuk mengawal sepadan. Saya telah umumkan 2 hari sudah bahawa agensi keselamatan sepadan telah ditubuhkan. Dulunya UPP, kerana tampil tidak ada sepadan kecuali dengan Melaka, tetapi untuk Utara Semenanjung ada sepadan. Dulu ada 909 orang saja pegawai rasa yang dipinjamkan daripada Kastam, daripada Immigration dan daripada PDRM. Sekarang ini bila strategi Latar Biru telah diadakan dengan kerjasama PJA, dengan kerjasama Kastam, Immigration dan mungkin kita akan dapat bersama daripada lembaga kenaf dan tembakau negara yang juga mempunyai pegawai penguasa, kira-kira 10,000 orang
akan berada di dalam agensi baru. Dan kita telah melakukan pendekatan walaupun ianya agensi baru dan melibatkan lebih 10,000 pegawai dan anggota, tetapi tidak ada pembayaran tambahan yang diperlukan. Kita menggunakan pendapatan yang ada dan peruntukan yang tidak ada, tetapi memperkasakan agensi keselamatan berkenaan dengan langkah-langkah yang proaktif. Saya ingin menyebutkan di ruang yang mulia ini bahawa tindakan penguatkuasaan di kawasan sepadan adalah berdasarkan faktor-faktor ancaman aktiviti penyeludupan kepada keselamatan negara dan risiko ketirisan hasil ekonomi negara. Dan aktiviti penyeludupan tidak hanya berlaku di sepadan Malaysia, Thailand, sebaliknya merupakan isu nasional yang berlaku di seluruh negara, sama ada di Semenanjung atau Sabah dan Sarawak. Dalam betul kerana dan betul datang daripada Sabah, kita ingin memaklumkan bahawa undang-undang di Sabah dan Sarawak berbeza dengan undang-undang Malaysia. Oleh sebab itu, agensi persekutuan perlu mematuhi undang-undang yang ada pada negeri berkenaan. Maka kami akan memohon kerjasama agar kaedah yang sama dilakukan untuk menjaga dan mengawal sepadan itu, terutama dari segi penyeludupan yang dulunya lorong tikus, sekarang telah mulai meningkat. Dalam penyataan saya sebutkan bahawa lebih daripada 5 bilion ringgit nilai barangan telah diseludupkan keluar. Barangan itu termasuk barangan bersubsidi yang sepatutnya digunakan oleh rakyat kita, tetapi diangkut keluar untuk kononnya dengan izin counter trade, tapi sebenarnya adalah penyelundupan barangan. Betul-betul saya ingin menyentuh beberapa perkara lain, iaitu tentang bidang keberhasilan utama negara. Muhammad Menteri bertanya tentang penyeludupan. Isu smuggling sebelum ini telah pun di-highlight dalam press pada sesi lalu, dan saya telah pun membangkitkan isu di mana satu laporan special branch menyatakan mengikut kerja mereka dalam 10 tahun, mereka telah mengkompil satu report di mana mereka kata 80% daripada pegawai keselamatan pegawai keselamatan di sempadan Thailand border dan sebagainya adalah berasuah. Dan pada masa itu menteri pun sendiri kata akan menyiasat atas isu ini, dan sehingga hari ini kita tidak dapat apa-apa perkembangan. Saya harap Yang Berhormat Menteri boleh memberi penjelasan apakah siasatan yang dibuat, adakah mana-mana pihak polis ditangkap dan sebagainya, dan apakah tindakan yang telah pun diambil. Terima kasih. Yang Berhormat Alustar, itulah sebabnya UPP ini ditukar kepada agensi keselamatan sepadan, kerana pegawai berkenaan bukan pegawai polis. Pegawai berkenaan dipinjamkan daripada perubatan polis, kastar dan immigration. Saya sebutkan tadi 909 orang ditempatkan di sepadan berkenaan. Langkah yang kita lakukan sekarang ialah dengan menyerahkan 10,000 orang daripada PGA, dan juga saya mohon bahawa Regimen Sepadan Angkatan Tentera Malaysia juga dimasukkan di dalam agensi yang baru ini. Dan kerana timbul permasalahan apabila seseorang anggota itu berada lebih daripada 3 bulan, mereka melakukan assimilation, social assimilation dengan izin dengan masyarakat tempatan, termasuk penyelundup ni. Itulah sebabnya apabila kita besarkan agensi ini, kita akan melakukan rotation, kita akan melakukan giliran dengan izin, melakukan giliran supaya mereka tidak sempat untuk mengenali orang tempatan yang mungkin jadi penyelundup atau penyelundup yang mungkin berlagak sebagai orang tempatan. Dan usaha-usaha ini telah kami lakukan. Pendakwaan, cara dakwaan telah kami lakukan terhadap pegawai berkenaan. Saya ingin beri jaminan bahawa sesuatu yang baik sedang berjalan sekarang ini. Cuma kita tidak mahu mewawarkan di media masa kerana kita ada permasalahan dari segi image kepada organisasi berkenaan. Itulah sebabnya saya mengambil inisiatif untuk menukarkannya kepada agensi yang lain ini. Ya, syukurlah. Rumah tanya kau argue. No, bukan nak tanya saja. Tanya Yang Menteri. Nak tanya. Jadi saya ingin tanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah laporan itu
special branch yang menyatakan 80% daripada pegawai-pegawai keselamatan itu adakah betul atau tidak betul, yang pertama. Dan yang kedua, ini adalah dalam laporan yang dikeluarkan pada masa itu, dia tidak hanya menyebut kepada UPP tetapi pelbagai agensi, bukan saja UPP. Dan yang ketiga yang saya masih ingat dalam laporan itu, apa yang dinyatakan adalah pengabaian kementerian-kementerian ataupun jabatan-jabatan yang berkaitan untuk mengambil nasihat daripada special branch untuk mengambil tindakan untuk bertahun-tahun atas rasuah yang sedang berlakukan. Jadi minta penjelasan Yang Berhormat Menteri. Saya sendiri telah meneliti laporan berkenaan dan saya harus lakukan dekatan empirikal. Ya. Kita tidak boleh secara jamak meletakkan kesalahan kepada sesebuah agensi secara umum itu, dan saya fikir tidak adil kalau melakukan tuduhan yang begitu walaupun oleh sebuah agensi di bawah saya. Yang penting langkah-langkah positif telah dilakukan, dan saya harap selepas ini beberapa tindakan ini akan memberikan kesan positif kepada agensi baru ini. Walaupun saya tahu ada di kalangan ahli-ahli politik yang menulis surat supaya jangan hanya angkat tangan atau pejam sebelah mata atau dua belah mata, ya. Tetapi saya tidak berkompromi dengan mana-mana ahli politik yang cuba melindungi penyelundup ini, dan saya tidak akan berkompromi dari segi keselamatan, bukan saja sepadan tetapi seluruh negara. Dan saya harus sebutkan bahawa ini komitmen semua pegawai di KDN, semua agensi yang terlibat, dan saya memberitahu perkara ini supaya kerana dikuatiri hanya nilai setitik rosak susu sebenarnya, dan perkara inilah yang kita pertekankan dari segi integriti agensi-agensi di bawah kita. Itu yang kedua, saya juga ingin mengenai hal ehwal anti perdagangan orang, di mana Yang Berhormat Sahabat Bernam bertanyakan bilangan mangsa perdagangan manusia dari tahun 2007 hingga tahun 2015 dan bilangan yang telah didakwa ikut Aktif SOM. Untuk maklumat Dewan yang ini, Akta Anti Perdagangan Orang 2007 telah mula dikuatkuasakan pada 28 Februari 2008 dan kemudian dipindah pada 2010 menjadi Akta Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran, atau yang saya sebutkan tadi Aktif SOM, yang mula dikuatkuasakan pada 15 November 2010. Mengikut Seksyen 21 Akta ini, mereka yang berikan perintah perlindungan atau PO merupakan mangsa sebenar jenayah perdagangan orang yang mula dikuatkuasakan pada 30 September lalu. Selama 2,200 bangsa perdagangan orang telah dapat diselamatkan. Dalam hubungan ini, sebanyak 640 kes perdagangan orang telah dituduh di mahkamah dan sebanyak 129 kes telah berjaya disandingkan. 147 kes pula telah dilepaskan dan dibebaskan, 50 kes dilepaskan tanpa dibebaskan atau easy discharge not mounting to acquittal, dan 304 kes masih dalam pembicaraan. Dan Bawah Sahabat Bernam juga ingin mengetahui langkah kerajaan bagi memperbaiki kedudukan tier atau tahap Malaysia dan sejauh mana keberkesanan Aktif SOM 2007 dan dalam mengawal dan membendung perdagangan manusia. Saya ingin sebutkan bahawa saya sendiri telah menandatangani perjanjian SPD6 atau perjanjian untuk menentukan bahawa soal perdagangan dan penghijrahan migran secara haram ini dapat ditangani oleh KDN disebabkan oleh masalah negara sumber yang melepaskan mereka ini untuk berdatang negara kita. Negara sumber berkenaan malangnya duduk dalam tier 2 dengan izin kita duduk dalam tier 3. Dalam hal ini, beberapa langkah proaktif telah dilakukan di mana pihak negara berkenaan telah meminta supaya kita mengusahakan agar tier 3 naik ke tier 2 diusahakan dalam satu tahun. Tapi apa yang telah dilakukan oleh KDN, kita telah berjaya untuk berada di tier 2 dalam tempoh 8 bulan, dan ini adalah satu usaha yang melibatkan semua jabatan di bawah KDN dan juga beberapa kementerian. Ada 6 kementerian yang terlibat di dalam
langkah yang telah dilakukan dan saya sendiri telah memperuruskan dengan izin High Level Committee agar penyelesaian masalah itu dapat dilakukan. Alhamdulillah pencapaian cukup baik. Wabi Pematang Pauh, ada pertanyaan berapakah jumlah pekerja asing yang masuk ke negara kita dan bagaimanakah KDN mengusulkan pengurusan sistem. Menteri minta penjelasan sedikit sini Batu Kawan. Tadi yang Berhormat Menteri berkata dalam Trafficking in Persons Report dengan izin Malaysia telah dinaikkan dari tier 3 ke tier 2 dalam tempoh 8 bulan walaupun tempoh yang diberikan adalah setahun. Tetapi saya pelik Yang Berhormat Menteri kerana dalam tempoh 8 bulan itu juga 2 camp telah ditemui di Wang Kelian dengan izin mass graves of trafficked persons. Jadi saya tak faham bagaimana Malaysia boleh di-upgrade dari tier 3 hingga tier 2 yang sepatutnya menunjukkan penambahbaikan dalam usaha-usaha kerajaan untuk menangani isu perundangan Malaysia. Di samping mass graves, ratusan mayat yang ditemui dengan izin suspected trafficked persons di Perlis. Jadi ini tidak doesn't connect with each other, Yang Berhormat Menteri. So saya harap Yang Berhormat Menteri boleh beri penjelasan dan justifikasi kenaikan dari tier 3 hingga tier 2 ini. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, isu yang sama mungkin saya boleh tanya juga atau isu yang sama. Kalau sampai tak tanya, saya dah Isu yang sama tapi berbeza sedikit. tak apa. Saya minta kalau sama jangan buang masa lah. Saya bertanya awam. Saya mahu melayani seorang tokoh wanita yang bertanya soalan yang berkualiti. Batu Kawan, saya nak bertanya, adakah Batu Kawan setuju taraf tier 2 diberikan kepada Malaysia? Adakah mahu terus supaya Malaysia dikenali dalam tier 3? Saya setuju dengan Yang Berhormat Ibu Barat. We want tier 1. Tetapi dengan izin Yang Berhormat Menteri, I don't see it on the ground. Especially with the discovery of the death camps in Wang Kelian within that 8 months, it doesn't justify from tier 3 to tier 2. So I'd like to know. Dengan izin kata ketua, are you supporting our effort? It's not about supporting Yang Berhormat Tapi Menteri. betul, saya ingin jelaskan. Walaupun saya puji atas soal integriti dan soalan yang berkualiti, tetapi prejudis prasangka itu tetap ada pada ahli program. Kita telah mengusulkan, adakah tidak berpuas hati? Kita akan berusaha kepada tahap 1, kita akan berusaha. Tetapi kita harus dapat sokongan dari semua. Kita memberikan usaha yang baik, tetapi ada rekan-rekan saya yang beritahu pihak saya bahawa Malaysia tak cukup baik, KDN cukup baik, menteri ini tidak baik, Perdana Menteri tidak baik. Jadi apa yang kita lakukan yang terbaik itu turun ke bawah. Inilah dia orang-orang yang merosakkan Ini bukan saya tidak dalam hal Yang itu. Berhormat Menteri, saya ingin sebab dalam 8 bulan ditemui dalam hal mass graves. kita sama-sama kerjasama. Okey, kita boleh berbeza pendapat di sini. Yes. Tetapi apabila kita berada di luar negara, tolong jaga maruah dan nama negara kita elok. Tapi Jangan memburukkan keadaan. Saya tahu, saya dapat laporan. Bila saya cerita benda yang fakta, dia kata, ini tokoh-tokoh yang ni datang dari sana menceritakan buruknya begini. Kita usaha yang baik, sama-sama lah. This is our country dengan izin. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. saya setuju dan saya sokong. Tetapi just tempoh dia dari 8 bulan ni ditemui mass graves yang sampai sekarang no hits have rolled. Saya izin Menteri. Untuk saya tahu, sini dulu Yang Berhormat bagi peluang saya jawab elok-elok. Yang Berhormat tenang-tenang. Lepas saya ada bulan kita minum teh dulu. Dalam hari ini yang berhormat, kita bukan orang yang bertanggungjawab dan mengalahkan berlakunya dengan izin imigran. Kita menyelesaikan masalah kerana kita mahu bukan saja nama kita baik, tetapi kita mahu supaya soal tuduhan pada kita tidak dilakukan. Bila berlaku kriminal yang tinggi ini, kenapa tidak langsung ada rasa tak ada
puji pun tak apa. Rasa kekitaan, the sense of togetherness among us. Ini pada ada. Berbeza pendapat tu biasa lah. Suami isteri pun sedangkan lidah lagi bergigit. Ini pula yang sana dan di sini. Apatah lagi Kuala Langat yang sentiasa mengganggu bapa-bapa ni. Tetapi maksud saya, satu yang betul, hal yang ingin saya sebutkan di sini ialah please appreciate the effort taken by the government. Dalam hal ini, saya ingin sebutkan bahawa pegawai-pegawai KDN dan semua jabatan dan agensinya berusaha sedaya upaya untuk melakukan yang terbaik. Sila, saya dah lama tak dengar kakak saya dekat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri mengenai pendatang asing tanpa izin ini. Sebenarnya saya ingat kita menghargai, cuma bila kita berjumpa dengan mereka di bawah sana, terutamanya pendatang-pendatang asing yang sudah lama berada dalam negara kita, cerita mereka ialah there is a syndicate. Ada sindiket di mana setiap pejalan kita tanya macam mana you boleh masuk dan sebagainya, menceritakan bahawa daripada sempadan sampai di sepanjang jalan itu semuanya ada dia punya tempat berhenti yang mana mereka kena bayar dan terpaksa bayar, dan perkara ini berlaku bertahun-tahun lamanya. Itu sebabnya bila kita kata, bila Yang Berhormat Menteri mengatakan bahawa kita serius dalam isu ini, keseriusan itu kita tak nampak kerana kita tak nampak pegawai-pegawai, tak nampak kaki tangan orang yang membenarkan perkara ini berlaku. So they say ini adalah it is about the money trail. Itu sebabnya kerajaan tidak serius untuk menghapuskan kemasukan pendatang-pendatang haram ini, kerana ada orang kata money trail, rantaian wang di situ, kerana ada pihak-pihak yang mendapat manfaat. Terima kasih. YB selalu melakukan pandangan itu sebagaimana melakukan YB bertukar parti. Saya ingin mengakui memang wujud sedikit itulah yang kita berteras, kita lakukan, tetapi sedikit mereka itu cuba enforcement dengan izin, tetapi janganlah menuduh bahawa sedikit ini seolah-olah diwujudkan oleh kita, adanya persekongkolan yang dilakukan oleh pegawai. Kita tolong kita cuba lakukan yang terbaik, dan itulah sebabnya kita melukakan sistem permohonan kuliah asing ini tidak lagi melalui ejen, kita lakukan melalui online application supaya tidak ada ejen, tidak ada syndicate. Kalau benar-benar majikan itu perlukan pekerja, mohon cara online, dan kalau saya tidak berikan online, sebab kalau saya berikan bayar levy, bayar proses documentation dan sebagainya. Jadi saya tolonglah pahami, kita mahu yang terbaik sebagaimana yang YB sebutkan nanti. Kita mahu hapuskan sedikit, tapi tolonglah jangan tuduh bahawa pegawai kita ni seolah-olah bersekongkol dengan kredit. Dengan ini, bad hat tetap ada. Saya tahu tetap ada. Tapi tolong kami untuk menghapuskan bad hat ni. Sila berlangat. Terima kasih Saudara Speaker. Terima kasih Yang Berhormat. Sikit je untuk menyelesaikan masalah. Saya nampak begini, dia sedikit-sedikit lama-lama, sikit-sikit daripada bukit. Yang isunya ialah apakah penguasaan dan hukuman itu Yang Amat Berhormatnya perlu kita kuatkan. Maknanya kalau syarikat itu, kilang itu ada pekerja haram ni, kita hukum dia maksimum bagi dia takut dan kecut. Jadi itu akan memudahkan kita mengawal celah daripada kemasukan pendatang asing yang boleh menekan dan juga tidak mengizinkan pengusaha-pengusaha atau syarikat ini mengandung pekerja asing. Apa pandangan Yang Amat Berhormat ini? Terima kasih. Semangat yang begitu lah kita boleh tambah sikit. Semangat yang begitu perlukan. Ini masuk dalam kabinet bayangan sebagai Menteri Dalam Negeri. Terima kasih Datuk Seri Speaker dan Yang Menteri Dalam Negeri. Saya nak tanya, adakah statistik kemasukan warga asing dan juga kaitannya dengan pengambil alihan tempat-tempat perniagaan di dalam negara ni, terutamanya dalam sektor penciptaan, restoran dan sebagainya, dan apakah yang telah diambil tindakan dan yang akan diambil tingkat seterusnya. Terima kasih Yang Berhormat. Masalahnya rakyat Malaysia juga
yang telah kerjasama dengan mereka. Masalah ini timbul apabila perniagaan yang sepatutnya dioperasi oleh rakyat Malaysia disewakan kepada mereka dengan bayaran yang tinggi. Lesen-lesen diberikan kepada rakyat Malaysia tetapi disewakan juga kepada orang lain. Ada juga rakyat luar yang berkahwin dengan rakyat tempatan dan menggunakan lesen rakyat tempatan itu untuk melakukan perniagaan. Jangan salahkan hanya pihak PDRM, tetapi soal lesen perniagaan ini adalah pihak PBT, pihak berkuasa tempatan, termasuk di Kelantan. Saya tidak pasti di Pulau Pinang, tetapi di Selangor wujud dalam kali ini, walaupun Menteri Besarnya tidak ada. Tetapi hal yang sebenarnya berlaku ialah kerana seolah-olah semuanya PDRM, semuanya KDN, semuanya immigration, sedangkan PBT ini adalah pihak berkuasa tempatan yang di bawah rakyat negeri. Tolonglah, walaupun kita berbeza parti, tetapi ini soal nasional, kita mesti bekerjasama. Terima kasih, Puan. Terima kasih Speaker dan Menteri. Saya nak tanya, adakah KDN nampak perlunya kita memperkasakan avenue untuk pekerja asing membela diri, right to redress, pembelaan bila ada masalah dengan majikan mereka? Kerana saya tengok itu kelemahan mereka dalam arena itu yang sebabkan mereka larikan diri. Jika dia datang sini 6 bulan, kena puang oleh dia punya majikan, jika balik ke negara mereka pun susah mereka, tak boleh bayar balik hutang dia. So dia terpaksa masuk black market. Itu jejaskan peluang kerja untuk pekerja kita. Anak muda kita tak dapat kerja. So dari sini importance kita kena bagi dia work permit gantian. Sekiranya mereka bawa kes atas majikan, kita allow them to work dengan majikan yang lain supaya mereka boleh teruskan kes dia, mereka tak perlu pergi underground. Terima kasih. Telah lagi soalan itu telah lagi soalan itu sebenarnya sebelum sesi 2.5 bermula. Saya amat prihatin terhadap permasalahan itu. Memang benar, terdapat banyak majikan yang menyalahgunakan kerja-kerja asing ini. Pertama, mereka tidak membayar gaji mengikut perjanjian yang telah ditandatangani. Keduanya, tidak ada liputan insurans dengan izin, insurance coverage. Tidak ada medical insurance yang dibayar. Tetapi ada majikan ini apabila tidak membayar gaji pada pekerja berkenaan, pekerja asing, mereka laporkan kepada pihak immigration mengatakan pekerja ini adalah illegal. Dokumen itu dipegang oleh mereka. Jadi apabila kena tahan pekerja ini terpaksa hantar pulang, dan ini satu penganiayaan. Itulah sebabnya kita berikan sekarang ini I-card kepada semua pekerja-pekerja asing mengikut bidang. Umpamanya kalau dalam bidang services ada I-card merah yang ada biometrik di situ, dan kita boleh lihat menggantikan pasport. Begitu juga dalam bidang perdagangan, warna yang tertentu yang telah diberikan kepada mereka. Ini semua kita lakukan dengan kerjasama persatuan majikan-majikan dan juga dengan beberapa NGO yang lain agar apa yang berlaku di beberapa negara yang menguruskan pekerja asing ini dapat kita ikuti, dan saya yakin usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Kerja Raya dan MITI serta lain-lain kementerian yang berkaitan bekerjasama dengan KDN untuk melakukan penyelarasan agar tidak ada penganiayaan berlaku pada pekerja asing. Untuk izinkan saya untuk Menteri, soalan berkaitan dengan pekerja asing. Terima kasih Tuan Speaker dan Menteri. Saya nak bangkit isu berkait dengan pembawaan pekerja daripada Bangladesh. Pada masa kini, kita dapati bahawa documented migrant workers di Malaysia adalah sebanyak 2.3 juta orang. Dan juga apa yang dikatakan undocumented workers, kita adakan lebih kurang 4 hingga 6 juta undocumented migrant workers di Malaysia. Ini lebih kurang kita dapati 8 juta pekerja asing di Malaysia yang bersaing untuk pekerjaan dengan pekerja-pekerja Malaysia. Itu satu. Kedua,
rancangan Malaysia 11 mengatakan bahawa kerajaan Malaysia akan cuba untuk menurunkan pergantungan ataupun dependence on migrant workers dan akan mencari langkah-langkah untuk encourage local workers as opposed to bringing foreign workers to Malaysia. Dan baru-baru ini Kementerian yang amat berhormat mengatakan bahawa kerajaan telah meluluskan plan untuk membawa 1.5 juta rakyat pekerja dari Bangladesh untuk kerja di Malaysia. Bukankah ini bercanggah dengan komitmen dalam rancangan Malaysia ke-11? Itu satu. Kedua, dengan ada lebih kurang 10 juta rakyat asing di Malaysia bekerja, bukankah ini akan menurunkan gaji pekerja Malaysia sendiri? Dan ketiga, apakah rancangan kerajaan sekarang untuk menghantar balik pekerja-pekerja yang tidak berdokumented, iaitu lebih kurang 4 hingga 6 juta? Minta jelasan. Terima kasih Yang Berhormat Kelang, tapi saya tidak pasti. Yang Berhormat mungkin dapat laporan daripada sumber-sumber yang tertentu yang tidak disahkan, di mana terdapat kira 4 hingga 6 juta undocumented workers. Ya. Saya tidak pasti berapa. Di dalam enforcement yang saya lakukan bersama-sama dengan agensi penguatkuasaan. Bila kita turun ke bawah, ya, dan saya turun ke bawah bukan saya alahkan perkara, saya turun ke bawah. Dan turun ke bawah itu bukan siang hari, tetapi selepas pukul 12.30 malam saya turun ke bawah. Saya bercontoh, ya, umpama pergi ke satu tempat, ya. Mereka menggunakan sistem tuntut. Apabila saya dan keluarga saya turun ke bawah, tempat yang kita pergi itu dengan izin ashtray, ya, masih ada asap, ya. Botol minuman baru setengah dia, tapi orang tidak ada. Artinya penguasaan sekuat mana pun dan berapa kali saya dilakukan, tetapi kalau masyarakat tidak bersama dengan kita, kalau majikan tidak bersama dengan kita, itulah masalah yang kita hadapi. Mungkin sistem harus berubah. Apa yang kita sedang lakukan sekarang supaya ada izin centralized accommodation untuk desa. Semua pekerja mesti duduk di tempat itu, kecuali pekerja rumah tangga, artinya pembantu rumah. Sebab kalau kita izinkan pekerja-pekerja ladang, ya, atau pekerja pembinaan duduk dengan tidak ketentuan skill accommodation, ini timbul masalah. Bukan saja berlaku social illness dengan izin, tetapi berlaku masalah asimilasi, ya. Umpamanya di satu tempat, ya, saya pergi, ya, bila pasukan saya datang, saya lihat banyak kepala-kepala hitam melihat di celah-celah tingkap. Bila saya pergi ke sana, semua ada dokumen. Tetapi laporan yang kita dapat, kalau bila itu tidak ada dokumen. Kalau saya dapat laporan daripada ketua kampung dan orang kampung, oleh kerana di belakang accommodation itu, walaupun decentralized dilakukan, terdapat banyak tilang-tilang di bawah pokok getah dan pokok kelapa sawit. Saya tidak pasti apakah aktiviti yang mereka lakukan, tetapi kenapa tilam berada di bawah pokok-pokok itu, ya? Artinya berlaku social illness antara pekerja asing dengan rakyat tempatan. Ini bukan satu tuduhan, ini berdasarkan pada pengamatan yang saya lakukan. Saya tidak bersetuju dengan Yang Berhormat supaya satu rancangan jangka panjang mesti dilakukan untuk mengurangkan kebergantungan pekerja asing. Tetapi pada waktu yang sama, umpamanya pesantren perkiraan perabot baru beri surat ke saya, pesantren 90,000 pekerja. Saya tanya kenapa tidak ada rancangan untuk pekerja tempatan. Dia kata ambil pekerja tempatan, gaji minimum wage dengan izin dilaksanakan, tetapi lepas 3 minggu mereka keluar. Lepas 3 bulan mereka terpaksa ganti pekerja lain dan keluar lagi. Akhirnya kilang itu boleh nikah. Jadi apa jawapan YB? Kita nak gunakan mekanisme dari segi automation, ya kita lakukan, tetapi tidak semua bahan boleh dikeluarkan cara automation. Dia izin. Oleh sebab itu realiti, kita sama-sama duduk untuk menentukan supaya kementerian, NGO, majikan bersama
supaya sistem yang disebutkan oleh Wendy Tuang tadi dapat dilaksanakan. Begitu juga dari segi gaji minimum. Ya, gaji minimum bukan hanya pada bidang tempatan, bidang asing juga ada gaji minimum. Jadi memang saya setuju ini deprive the opportunity to our domestic, our local workers. Tetapi masalahnya turnover terlalu kerap. Pekerja tempatan tidak tahan bekerja dan mahu bertukar kerja terlalu. Jadi saya faham permasalahan yang timbul di kalangan majikan. Pada waktu yang sama juga kita mahu supaya usaha-usaha untuk melatih pekerja-pekerja separa mahir dan pekerja mahir dilakukan oleh pihak kerajaan Malaysia. Last question on this. Kerajaan telah membuat labour impact assessment sebelum membawa pekerja daripada Bangladesh ke Malaysia. That's it. Kita ada sebuah jawatankuasa interagencies ya, untuk memohon sama ada JKPD ya, jawatankuasa apa namanya pegawai dagang ya, ada jawatankuasa bukan KDN saja, ada 5 kementerian dan jabatan yang terlibat situ. Begitu juga dari segi JCS ya, izin JCS atau jenis saya tidak faham apa maksudnya, tetapi lebih kurang artinya ialah mesti ada perusahaan daripada jabatan yang memerlukan pekerja itu. Dia ada cap, dia ada ceiling tertentu, dan kalau ceiling itu telah dipenuhi maka dia diizinkan pengambilan pekerja binaan. Kali ini dilakukan dengan adanya OSC ataupun One Stop Center antara jabatan-jabatan dan kementerian yang terlibat. Ya, terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya tadi Menteri dah menyebut bahawa ada majikan-majikan menulis surat untuk mengambil pekerja asing. Ya. Saya agak hairan ya, kerana bila Yang Berhormat membuat pengumuman yang akan mengambil 1.5 juta lagi pekerja Bangladesh untuk pekerjaan sektor-sektor tertentu. Yang saya tak faham ialah, bukankah Kementerian Sumber Manusia yang ada figurnya, yang ada angkanya, dan seharusnya bukankah orang kata green light itu datang daripada sumber manusia. Pihak KDN perlu, makna dia mendapat orang kata pengesahan daripada sumber manusia itu sendiri. Jadi saya tidak nampak satu plan yang komprehensif yang daripada A ke Z bagaimana kita hendak menangani kebanjiran pekerja asing ini. Ia melibatkan berbagai kementerian dan sektor. Jadi kalau Menteri mengatakan bahawa mari kita duduk bersama, bekerjasama, saya rasa kami tidak ada masalah. Cuma bila orang kata kemasukan pekerja asing ni, it is a profitable business. Itu yang di sebaliknya. Itu kadang-kadang bila kita berbual dengan rakyat biasa, mereka merasakan bahawa ini adalah pendapatan yang amat mudah. Membawa masuk pekerja asing, satu kepala 3,000. 1.5 juta daripada pekerja Bangladesh yang akan bakal dimasukkan beberapa tahun ini, kalilah dengan 3,000. Berapa keuntungan yang ada di situ hanya dengan orang kata perdagangan manusia bagi saya. Ini perdagangan secara legal. Terima kasih. Yang Berhormat Yang Berhormat 1.5 juta belum dibawa masuk, tanda tangan perdagangan pun belum lagi. Tujuannya ialah supaya pekerja-pekerja yang ada, yang so-called undocumented ni, dapat dihantar pulang. Ini bukan permintaan kerajaan Malaysia, permintaan daripada persatuan-persatuan majikan dan majikan sendiri. Sebab setakat ini dari profile workers juga prejudice ya. Loyalty pekerja-pekerja Bangladesh adalah lebih baik daripada pekerja-pekerja negara lain. Juga prejudice ya. Dan kita dapati bahawa amanah mereka, kalau jaga kaunter cashier, mereka lebih amanah. Kalau jaga kaunter security, mereka lebih amanah. Itulah sebabnya mereka yang minta, bukan KDN yang masuk. Jangan tuduh 3,000 orang
buat masuk itu sekian banyaknya 4.5 bilion dan sebagainya, seolah-olah ini satu tuduhan kredit, tak ada. Apa yang kita lakukan sekarang ini, permohonan daripada majikan cara online kepada BMET, iaitu sebuah agensi di Bangladesh, dan approval itu diberikan berdasarkan kepada keperluan sebenarnya, bukan seperti dulu perluan kota 10,000 itu yang bawah jabatan tu. Jadi sekarang ini telah dibezakan, dan projek-projek itu dilatih dahulu. Umpamanya kalau perlu dalam bidang perkhidmatan, dilatih dalam bidang perkhidmatan di pusat latihan di Bangladesh, diajar cross cultural communication dengan izin komunikasi silang budaya, supaya mereka mengetahui tata cara dan cara hidup di negara kita. Dan begitu juga kursus-kursus yang lain yang diadakan, bukan melawak gitu, mudah nak tuduh bahawa this is about money, this is about this is about taking in modern slavery. Mungkin ada yang tuduh begitu, walaupun dia tak sebut lagi. Saya fikir kerajaan berusaha dengan sebaik-baiknya. Itu sebabnya kita melakukan koordinasi dengan pihak kerajaan Bangladesh. Dulu sistemnya ejen di Bangladesh atau ejen di negara yang lain bersama dengan ejen di Indonesia. Saya setuju dengan Habib. Itulah yang berlaku sekarang ini. Berlaku ketulisan dan kebetulan. Saya cari berbanding dengan rakan-rakan saya, memang mencari jalan supaya tidak berlaku keadaan itu. Ya, jadi yakinlah dengan usahakan. Saya minta. Ya, ramai bangun ya, mana bagi? Saya bagi sahabat saya yang tak tukar parti saya, tak tukar parti sini. Terima kasih Datuk Independent. Terima kasih sahabat saya Tahniah kerana menjawab jawatan Timbalan Perdana Menteri. Saya nak dapatkan penjelasan berkaitan dengan program penempatan semula dan pengajian dan penempatan semula parti daripada Indonesia. Ini berkaitan dengan pekerja asing. Bagaimana kementerian boleh melantik satu syarikat untuk menguruskan pengajian dan penempatan semula parti daripada Indonesia ini dan dimaklumkan kepada pejabat kedutaan di Indonesia, sedangkan syarikat ini tidak mempunyai lesen atau tidak didaftarkan di bawah Kementerian Sumber Manusia. Saya bimbang apabila syarikat dilantik oleh Kementerian Dalam Negeri ini tidak dilesenkan, bermakna bahawa inilah yang memungkinkan boleh berlakunya keadaan-keadaan yang tidak diingini seperti mana yang disebut oleh rakan-rakan tadi. Saya mohon penjelasan bagaimana boleh berlaku perbezaan antara dua kementerian ini. Apakah KDN tidak boleh cek dulu untuk berikan pada sebuah syarikat yang sudah disah dan dilesenkan oleh Kementerian Sumber Manusia? Mungkin yang berhormat salah dapat maklumat. Koordinasi dilakukan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia dari segi penghantaran pulang sebenarnya pekerja-pekerja Indonesia yang tidak ada dokumen. Ini berikutan daripada masalah pulang waktu perayaan yang menggunakan kaedah pengangkutan yang tidak diizinkan. Umpamanya berlaku berkaram kerana tidak melalui saluran yang disediakan oleh KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Tujuannya dokumen diberikan oleh Kedutaan Indonesia, ya, dokumen perjalanan satu hari. Apabila mereka pulang ke negara asal, di sana mereka ada cooling period untuk sekurang-kurangnya 6 bulan bagi mereka mendapat dokumen yang sah dan diizinkan semula untuk bekerja di Indonesia. Dan syarikat itu dilantik oleh KBRI untuk membantu mereka kerana mereka tidak cukup staf, ya, untuk menguruskan dari segi pengangkutan cara halal. Sebab saya sendiri lihat dengan mata kepala saya sendiri apabila 22 orang mayat, ya, yang terapung di Selat Melaka kebetulan berhampiran dengan Sabah Bernam dan Bagan Datuk. Saya tanya dengan pegawai immigration dan pihak polis, bagaimana ini berlaku? Sebab mereka lari daripada pihak berkuasa. Dan itu sebabnya kerjasama daripada KBRI itu adalah bukan untuk legal tetapi untuk memberikan dokumen satu perjalanan. Saya yang berhormat
dapat maklumat yang benar sebelum membawa ke Dewan Yang Mulia. Ya, minta maaf Datuk Speaker. Ada salinan surat pada saya ni. Salinan surat daripada Kementerian Sumber Manusia pun ada. Surat yang ditandatangani oleh Datuk Wahab Yassin, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian KDN kepada Kedutaan Indonesia pun ada. Jadi itu yang saya pun bagaimana keadaan ini boleh bagi. Saya tak nak sebutlah nama masyarakat sebab ini berlaku percanggahan antara dua kementerian, sedangkan sepatutnya memang dia sewajarnya mengikut akta di bawah sesuatu syarikat itu mesti dilesenkan di bawah Section 701 Akta Agensi Pekerja Swasta 1981 Akta 246. Tapi dia tidak ada. Itu kalau menjadi agensi pekerja to engage the customer Indonesia, ya, artinya mereka menjadi agensi bagi pihak majikan. Apa yang dilakukan oleh KBRI bukan melantik syarikat itu untuk rekrut pekerja. Ya, ini satu perkara yang berbeza. Cuba baca elok-elok surat itu daripada take issue saya supaya tidak timbul salah faham. Saya amat masak dalam hal ini, bukan meriak atau takabur, tapi saya tahu, ya, tentang apa yang baik atau apa yang tidak baik, kerana kita mahu membantu KBRI dan beberapa kedutaan yang lain. Kita menghadapi masalah sebenarnya yang hormat, ya, pekerja-pekerja bukan sahaja Indonesia tetapi Myanmar, Cambodia, Filipina, Nepal, daripada India. Itu sebab kita selesaikan satu-satu dengan kerjasama kedutaan masing-masing supaya kita tidak dianggap negara yang menzalimi pekerja mereka. Sebab ada tuduhan yang dibuat pada sebuah negara di Timur Tengah apabila berlaku 400 kematian setahun oleh pekerja negara pilihan, sedangkan kalau itu dilakukan oleh majikan tanpa diketahui oleh pihak berkuasa. Di dalam inilah keperhatian kami di KDN, ya, bukan soal pertindahan kuasa antara Kementerian Sumber Manusia ataupun dengan KDN, sebab dari segi dasar keseluruhannya memang Kementerian Sumber Manusia, tetapi dari segi operasional ini adalah KDN. Dalam hal itu kita tahu bahawa pihak immigration mengeluarkan dokumen PLKS dan sebagainya untuk pekerja berkenaan. Terima kasih Yang Amat Berhormat Menteri Datuk Speaker. Sebelum ini Amat Berhormat Menteri, saya teringat sebelum ini yang dipegang oleh Amat Menteri, ada satu sistem yang dipanggil 6P dan pengawas selia untuk pendatang asing ni. Apakah setakat ini 6P itu masih apply atau gagal, ataukah perlukan satu lagi sistem yang memboleh kita kawal selia pekerja asing ini? Dan ini amat menarik kerana 6P ini dianggap dulu untuk sudah confirm memastikan bahawa pekerja asing dapat dikawal. Apakah Yang Amat Menteri bersetuju dengan saya supaya satu sistem lagi perlu di-create untuk memastikan bahawa kawal selia untuk pekerja asing dapat dilaksanakan supaya yang haram itu dikurangkan, yang halal itu dia tingkatkan? Bagaimana pandangan Yang Amat Menteri? Terima kasih. Babi marah ke? Babi marah ke? Itu debat opera Yang Amat Menteri. Debat opera. Okey, Yang Berhormat. 6P telah tidak ada lagi. 6P ini dulu diberikan selama 3 tahun kepada pekerja asing berkenaan, ya, kerana lebih baik didokumentkan, ya, untuk bekerja di Malaysia. Ya, kalau mereka bekerja tanpa dokumen, artinya levy tidak dibayar, tidak ada jaminan keselamatan dan tidak ada insurans untuk medical. Jadi itu sebabnya 6P diadakan ketika itu. Sekarang ini apabila program itu habis, ya, kerajaan memutuskan ianya boleh diteruskan selama 1 tahun lagi, artinya 3+1, ya. Kenapa? Majikan memohon kalau untuk mendapatkan pekerja baru, kemahiran mereka itu terpaksa dilatih semula. Jadi mereka merayu pada pihak kerajaan, dan itulah sebabnya pengurusi jawatankuasa khas kabinet yang lalu, yang tempatnya saya ambil alih sekarang ni, saya berikan kesinambungan saja program yang itu, ya, sebab dari segi produktivitinya akan berkurangan kalau pekerja baru diambil. Jadi program itu telah dihentikan, tetapi tidak mustahil kalau ada sistem lain nanti,
ya, untuk menentukan supaya penghantaran kurang yang dapat dilakukan. Maka apabila pengambilan pergi-pergi baru dari luar negara ini, maka sistem baru akan dilaksanakan. Ini termasuk sistem yang saya panggil tadi, dipanggil single window program, ya. Single window program yang telah diluluskan oleh Jemaah Menteri, di mana semua sistem disatukan dengan one stop agency melakukan permohonan dan kelulusan secara online. Jadi ini adalah bagi mengelakkan daripada perlakuan-perlakuan yang dibuat oleh agensi-agensi. Terima kasih, Pak. Terima kasih Menteri Speaker. Saya balik kepada isu majikan mengadu pekerja tempatan tak nak kerja. Actually daripada ground apa kita dapati ialah majikan tak suka ambil pekerja tempatan. Walaupun terpaksa ambil, dia cari cara untuk kurangkan mereka dengan tak bagi dia overtime, bertindak keras kepada mereka. Kerana pekerja asing lebih murah, tak perlu bayar EPF. Katakan dua-dua dibayar gaji minimum 900. Tapi untuk pekerja Malaysia kena bayar EPF 13%. Di mana tapi untuk pekerja asing lebih dia potong daripada gaji dia. Pekerja asing jika tak bayar overtime dengan 1.5, dia diam saja. Pekerja tempatan dia komplain. So the masalah dia adalah structure labour market kita sekarang discriminates against Malaysian workers dengan izin. Inilah masalah dia. So ini saya rasa kita kena tengok. Kita mesti bagi pekerja asing the cost of pekerja asing kepada majikan mesti sama dengan cost untuk pekerja Malaysia. Jika tidak, our youth, our P40 tak dapat kerja. Okay, terima kasih. Itu satu pandangan yang cukup intelektual. Boleh bertukar beri pandangan. Nanti ya, itu pun telah dibincangkan masa lunchtime dengan saya. Sila. Bertukar. Boleh kenal lagi lepas ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.